berada di bulan Ramadan. Sawmi fi Ramadan lamma kana al-fatan al-nufusi an ma'lufatiha wa shahwatiha min ashakil umuri wa asba'iha wa as'abiha ta'akhkhara fadl siyami ala wasl Islam ba'da al-hijrah litawattana an-nufus ala tauhid wa salati wa ilmi wa awamir al-Qur'ani fa nuqilat ilayhi bitadrij wa kana fadhuhu fi Sya'ban fi sanati tsaniyah min al-hijrah haitsu anzala Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladhi unzila fihi tauhid, dan juga sudah supaya hati mereka tenang dengan sembahyang. Lalu Allah Ta'ala datangkan Al-Quran secara beransur-ansur dan dipadukan puasa pada bulan Sya'ban pada tahun yang kedua Hijrah, ketika mana turunnya ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Maka dikatakan bahawa pada awalnya dipadukan puasa itu bulan Sya'ban. Kemudian dengan turunnya ayat ini maka berlakulah puasa itu pada bulan Ramadan. Dan sembahyang dengan puasa, sembahyang dulu dipadukan. Kerana nak lawan nafsu ni susah, maka disuruh biasa dengan sembahyang dahulu, kemudian barulah disuruh berpuasa. Dan dilewatkan juga supaya hati manusia itu kuat bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka barulah diperintahkan agar berpuasa. Hadis daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Maka hadis daripada Abdullah ibn Umar menyatakan bahawa berdasarkan hadis qala bunyal Islamu ala khamsin. Dibina Islam atas 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua iqamas salah, mendirikan sembahyang. Yang ketiga wa itaz zakat, keluarkan zakat. Yang keempat hajjal baiti, dan juga mengerjakan haji. Yang kelima saum Ramadan. Ramadan dilewatkan dari segi susunan, tetapi ini sekadar susunan sahaja. Maka dikatakan bahawa 5 ini menjadi rukun Islam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan puasa itu ta'abbadallah, as-samu ta'abbadallah bihi musabiqah. Tiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan menunjukkan min qablina, menunjukkan kepaduan orang yang terdahulu daripada kita. Min qablina, orang yang terdahulu pada kita. Firman Allah, wahai orang yang beriman, dipadukan kamu berpuasa sebagaimana orang yang terdahulu daripada kamu. Maknanya sebelum umat Muhammad, umat terdahulu wajib juga berpuasa. Fasaumu Ramadan minad-di bidawrah. Maka puasa Ramadan ni semua orang tahu, ia adalah asas dalam agama. Fatarikuhu juhudan kafiran. Siapa yang menolak puasa Ramadan, dia kata tak wajib, maka kafir. Fatarikuhu kaslan fasikun. Siapa yang meninggalkan puasa, dia kerana malas, maka hukumnya fasik. Dan hadis daripada Anas bin Malik menyatakan bahawa sumya Ramadan li'annahu yaumidu dzunub wa yuharrikuha. Dan dikatakan namanya Ramadan, Ramadan bermakna panas, kerana dia membakar akan dosa-dosa. Maka Ramadan membakar akan dosa-dosa bagi orang yang berpuasa. Awwalu ma furida siyam fil Islam. Awal-awal yang dipadukan puasa dalam Islam, rawat as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara bi siyami yaum Ashura wa lamma farada Ramadan kana man syaa'a shama wa man syaa'a aftara. Maka hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berpuasa hari Ashura. Maka pada awalnya Ashura ini wajib. Summa falamma farada Ramadan, kemudian sampainya Ramadan, diperintahkan puasa Ramadan, man kana man syaa sama wa man syaa aftara. Siapa nak puasa puasa, siapa tak nak puasa bukalah. Maka jadilah puasa Ashura itu sunat. 10 Muharram itu dia panggil puasa Ashura. Summa nazala qauluhu ta'ala. Kemudian turun firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, dipadukan kamu berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Wa kana man syaa'a shama wa man syaa'a aftara. Liqaulihi ta'ala, dan adalah siapa yang nak berpuasa dia berpuasa, siapa yang nak berbuka dia berbuka. Ini yakni puasa Ashura itu
Siapa yang nak berpuasa dia berpuasa, siapa yang nak berbuka, wa man syaa'a afṭara li qoulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada juga orang yang tidak mengapa tidak berpuasa. Bagi siapa yang tidak mampu dia kena bayar fidyah kepada orang miskin. Jadi ada orang tua yang tidak mampu dah nak berpuasa, maka dia sudah tidak wajib berpuasa. Bahkan dia kena bayar fidyah. Summa nazala qauluhu ta'ala, turun pula ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, memberi petunjuk kepada manusia dan menerangkan daripada petunjuk dan menjadi pembezaan hak dan batil. Barang siapa yang menyaksikan di kalangan kamu anak bulan, maka hendaklah dia itu berpuasa. Maka turun ayat ini dikendaki tengok anak bulan. Bila masuk saja bulan Ramadan, anak bulan Ramadan, maka berpuasa. Wa kana wajiban ala kulli man syahida syahra an yasuma madama qadirun ala siyam. Maka wajib orang yang menyaksikan maknanya anak bulan Ramadan, anak bulan tadi berpuasa, dan berpuasa itu berterusan bagi orang yang mampu. Jadi bila mampu berpuasa, maka wajib orang itu berpuasa. Maka sesiapa yang mampu tetapi dia tidak mau berpuasa, ataupun dia tidak berpuasa, ataupun dia berbuka, dia puasa dah, dia berbuka, padahal dia boleh pun nak menyambung puasa, lalu kalau dia ini mengqadhakan sepanjang hidupnya, maka tidak akan sama. Dia tetap mendapat kerugian kerana berbuka puasa pada bulan Ramadan. Maka dalam orang yang musafir, maka kalau dia berbuka tidak berdosa, tetapi tidak afdal dia berbuka kerana bulan Ramadan bulan yang paling utama. Fadailu syahrul Ramadan, kelebihan bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata keimanan dan mengharapkan keredaan Allah, maka diampunkan akan dosa-dosanya yang terdahulu. Wa man qama Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan Ramadan, dia bukan saja puasa, tapi dia mendirikan Ramadan, dia menghidupkan Ramadan, seperti dia penuhkan masa Ramadan dengan baca Al-Quran, berzikir, majlis ilmu dan seumpamanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa saja dah ampunan dosa, hidupkan lagi bulan Ramadan, diampunkan dosa pula. Kemudian bangun pula pada waktu malam, man qama lailatul qadri. Siapa yang bangun pada malamnya, lebih-lebih lagi pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ditambah oleh Imam An-Nasa'i dalam riwayatnya, wa ma ta'akhkhar, yang terdahulu dan juga yang terkemudian. Yang akan datang pun mungkin dihapuskan dosa, yang lepas-lepas pun dihapuskan dosa. Wa qad akhrajaha al-Imamani Ahmad wal Malik, maka telah dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dan Imam Malik dosa terdahulu dan dosa terkemudian. Apa makna imanan? Yakni membenarkan dengan hati dia apa yang dijanjikan oleh Allah. Apa makna wahtisaban? Hisaban ini fa'alahu muhtasiban lillah la yaqsuduhu bihi ghairuhu. Yang dimaknakan muhtasiban itu ialah orang itu melakukan ihtisaban, orang itu melakukan ibadat semata-mata kerana Allah, tidak ada qasad yang lain, tidak ada niat yang lain. Wa huwa yadullu ala takfiril dzunub al-mutaqaddimah. Ini dalil menunjukkan bahawa dihapuskan, dihancurkan dosa-dosa yang terdahulu. Li abdi, bagi hamba tadi, fa alaihi an yasta'nifa amal min jadidil bi sahafatil bayda. Maka apabila dihapuskan segala dosa-dosa dengan sebab dia ini berpuasa ataupun dia menghidupkan, akhirnya amalan dia tadi sudah dihapuskan, sehingga tinggal amalan-amalan dalam surat amalannya jadi bersih saja, tak ada kotoran, tak ada dosa-dosa, kerana telah dihapuskan, jadi suci. Surat amalan banyak amalan ni yang baik yang buruk, tapi oleh kerana dia beribadat bulan Ramadan, yang buruk dipadamkan, tinggal yang suci saja, yang bersih tinggal yang baik-baik, yang ini tinggal pahala. Walihadza an Ummi Salamah radhiyallahu anhu
an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara Ramadan bi fadlihi ala syuhur faqala man qama ramadana imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi ka yaumi wulidathu ummuhu. Ada hadis riwayat daripada Ummu Salamah menceritakan tentang kelebihan Ramadan atas bulan-bulan yang lain. Lalulah hadisnya Nabi mengatakan bahawa sesiapa yang mendirikan Ramadan, hidupkan Ramadan imanan, semata-mata keimanan kepada Allah, wahtisaban, mengharapkan redha Allah, kharaja min zunubihi ka yaumin wulidathu ummuh, maka dia ini akan keluar dosa-dosa dia, jadilah dia seperti keluar daripada perut ibunya. Ini kelebihan bulan Ramadan. Maknanya kalau dia beribadat sungguh-sungguh bulan Ramadan, nanti habis Ramadan dia seperti keluar daripada perut ibu, bayi. Bukan dia jadi bayi, padahal jadi kecek mula. Bukan. Bukan jadi kecek mula. Mana boleh jadi kecek mula? Beli baju raya sebelum puasa, tengoknya jadi kecek, jadi bayi. Bukan. Apa maksudnya? Maksudnya dia seperti bayi yang tidak ada dosa, diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, yang dimasukkan ini adalah dosa-dosa kecil. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqatil abwabun nar wa sufidatis syayatin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Abi Hurairah menyatakan dalam satu hadis, apabila datangnya Ramadan maka terbuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu akan syaitan. Pintu-pintu syurga itu ada 8, maka semua ke-8 pintu syurga itu dibuka. Pintu-pintu neraka itu ada 7, kerana mengikut pada anggota kita ada 7. Apa dia? Mata, telinga, tangan, kaki, hati, kemaluan. Cukup 7. Maka pintu neraka 7. Boleh jadi orang masuk neraka dengan sebab mata, tangan, kaki, makna kemaluan dan seumpamanya. Maka tertutup pintunya. Kerana apa? Kerana Allah nak ampunkan dosa-dosa orang yang buat dengan anggota dia tadi. Disebabkan dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka ditutup pintu-pintu neraka, wasufidatis syayatin, maka dibelenggu akan syaitan, dan Allah Ta'ala beri pertolongan kepada orang yang beriman untuk beribadat, dan Allah Ta'ala jadikan syaitan itu lemah untuk menggoda orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan ada ulama mengatakan syaitan itu diheret ke laut supaya jangan ganggu orang-orang yang nak beribadat pada Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang tidak mengikut agama Allah ataupun bulan Ramadan tak puasa juga. Maka dia akan menjadi pengikut syaitan. Waliyazubillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhana ila ramadhan mukaffarati lima bainahunna idza ujtinibatil kaba'irahu wa wahul Muslim. Maka hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang 5 waktu dan Jumaat kepada Jumaat, Ramadan sampai Ramadan tahun lepas sampai Ramadan tahun ini, menghapus dosa di antara keduanya. Antara keduanya selagi mana dia ini menjauhkan akan dosa-dosa besar. Jadi bila dia menjauhkan dosa besar antara Ramadan lepas dengan Ramadan ini, sebagai pengampunan dosa daripada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Moga-moga antara Ramadan lepas Ramadan ni, Ramadan sekarang ini, dihapuskan dosa dengan sebab ibadat yang kita buat tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan wa arafa hududahu wa tahfazu mimma yanbaghi lahu an yatahaffaza kaffara ma qablahu. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihati wal Baihaqi. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang puasa Ramadan dan dia mengetahui akan batas Ramadan dan dia menjaga barang yang sewajarnya dia jaga, maka dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi kena tahu batas-batas Ramadan, kena jaga. Bukan puasa itu pada makan minum saja.
bahkan puasa itu pada anggota juga. Lidah tidak menyatakan buruk pada orang, mata tidak melihat pada perkara yang haram, telinga tidak mendengar perkara yang membawa dosa, tangan tidak mengambil hak orang, tidak kaki pun begitu juga, dan seumpamanya. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana awwalu lailati min syahri Ramadan qul ya abwabul jinan falam yughlaq minha babul wahid syahri kullah. Maka apabila awal malam daripada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu syurga, maka tidak ditutup daripadanya satu pun bulan dalam sepanjang sebulan itu, semuanya dibuka pintu syurga. Banyaknya 8 pintu syurga. Baru dikata abwabun nar falam yuftah minha babul syahri kullah, maka ditutup pintu-pintu neraka, tidak dibuka satu pun sepanjang bulan tadi. Sepanjang bulan Ramadan ditutup pintu neraka. Pintu neraka ada berapa? Pintu neraka ada 7. Wa ghallat utatul jinni wa nada munadin minas sama kullal lailati ila infijari subhi. Dan juga begitu juga dengan maknanya dibelenggu akan ikatan jin tadi, dan diseru satu seruan daripada langit setiap malam. Seru tiap malam ni, daripada malam pertama, malam kedua, bukan malam pertama saja, setiap malam dia seru sampai ke subuh. Hanya kita tak dengar sahaja, tapi ada seruan daripada langit. Malaikat panggil belakang kita. Apa malaikat kata? Ya bari syarr, wahai orang yang mencari kebaikan, ya mim wa abshir, maka nak bagi tahu kamu ni ada berita gembira ni, wahai orang-orang yang mencari kebaikan tadi. Maka sempurnakan ibadat, nak beritahu berita gembira. Wa ya bari syarr, wahai orang yang mencari kejahatan, wahai orang yang melakukan kejahatan, aqsir wa absir. Oh, jadi-jadilah katanya. Kata malaikat. Jadi-jadilah maknanya tahan kamu, jangan kamu buat lagi maksiat, wahai orang-orang yang melakukan kejahatan. Ada benda nak bagi tahu. Apa dia? Hal min mustaghfirin yughfar lahu. Ada tak orang yang nak minta ampun? Siapa yang nak minta ampun, diampunkan dosa oleh Allah. Malaikat seru daripada langit. Siapa yang nak minta ampun, maka diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, hal min taibin yutabu alaihi. Dan sesiapa yang nak bertaubat, maka diterima akan taubat dia. Maka malaikat pun tanya, siapa yang nak minta ampun, istighfar, maka diampunkan dosa oleh Allah. Siapa yang nak bertaubat, maka diterima akan taubatnya. Hal min da'in yustajabu lahu. Ada permintaan-permintaan, ada doa-doa, maka doa-doa akan dimustajab oleh Allah Ta'ala. Maka 4 doa jangan tinggal bulan Ramadan. Minta redha Allah. Yang pertama minta syurga, yang kedua minta jauh daripada murka, yang ketiga minta jauh daripada neraka, yang keempat. Ini hadis Nabi. Maka ulama simpulkan hadis Nabi ini, dijadikan setiap 4 rakaat dibacanya doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Cukup lengkap 4 perkara tadi. Maka mohon kepada Allah Ta'ala tadi, Allah Ta'ala akan mustajabkan. Wa min sa'ilin yu'ta so'alahu. Sesiapa yang nak meminta akan diberi permintaan. Maka demikianlah. Ada 4 perkara. Orang minta ampun, diampunkan. Orang bertaubat, diterima taubatnya. Orang berdoa, doa dimustajabkan. Orang ada hajat, hajat ditunaikan. 4 perkara tadi. Malaikat seru setiap malam. Maka mintalah dengan Allah kebaikan. Yang kita penting minta apa? Minta mati dalam keimanan, jauh daripada azab, didapat syurga oleh Allah Ta'ala, dan mendapat keredaan Allah. Walillahi azza wa jalla 'inda kulli fitrin min syahri Ramadan kullalatin utaqa minan nar situna alfan. Ini ambil perhatian betul-betul ni. Ini berita gembira lagi bagi Allah Ta'ala ni. Setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, setiap malam Allah Ta'ala bebaskan daripada api neraka sebanyak 60,000 orang setiap malam. Moga-moga kita termasuk daripadanya. Bukan satu malam saja 60,000, setiap malam 60,000 orang Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Orang yang Allah Ta'ala ampunkan dosa ni, Allah Ta'ala nak selamatkan dia daripada api neraka. Orang yang layak masuk neraka.
Orang yang layak masuk neraka tetapi sabit dia beribadat bulan Ramadan dapat kelepasan daripada azab api neraka. Jadi satu malam 60,000 orang dibebaskan daripada azab api neraka. Maka kiralah 60,000 kali dengan 30 malam. Kalau 30 malam. Wa idza kana yaumul fitri, apabila sampai saja hari raya, sampai saja hari raya, a'taqallahu misla ma a'taqa fi jami'i syahri salasina marratan sittina alfan wa sittina alfan. Maka apabila sampai saja hari raya, maka Allah Taala bebaskan seumpama Allah Taala bebaskan bagi sekalian bulan tadi 30 kali. 6,000 sebanyak 30 kali. 30 kali maknanya Allah Taala bebaskan orang tadi daripada azab api neraka. Dapat masuk nama kita seorang, alhamdulillah. Sesiapa yang termasuk namanya dibebaskan daripada azab api neraka, maka dia tidak akan diazab oleh Allah, kerana ini janji Allah. Sebab tu untung hanya bulan Ramadan saja 60,000 orang tu Allah Taala bagi, maknanya hanya di bulan Ramadan saja. Wallahu alam. Kita sambung akan datang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma ghidna 'ilman nafi'an wa zidna fahman thayyiban. Allahumma ja'alna min ahli siyam wal qiyam fi hadha syahr Ramadan. Allahumma ja'alna minal maqbulin wa la taj'alna minal mahrumin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashshu'ana wa tadarru'ana innaka antas sami'ul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi insya-Allah pada malam ini pukul 2.30 pagi insya-Allah kita mula berzikir, dan pukul 3.30 lebih kurang insya-Allah kita akan bersembahyang tahajud 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Kemudian insya-Allah minta maaf malam pagi tadi tidak